dalam kitab hadis 40 An-Nawawi, dan kita dah sampai ke bahagian akhir hadis ni. Jadi kita akan terus tuju kepada bahagian akhir berkenaan. Cumanya pagi ni saya tak boleh lama kot. Pukul 7 lebih kurang tu kena berhenti dah, sebab ada program di Sungai Buloh pula kena sampai 8.30. Dan tak tahu, kita try lah ya, setakat yang boleh. Baik, bahagian akhir hadis ni saya pun tak baca kod arak dia. Saya akan baca sedikit terjemahan bahagian akhir hadis ni supaya kita dapat faham konteks perbincangan pada pagi ni. Tak baca kod arak tu untuk jimat masa. Kemudian kita akan lihat huraian-huraian ulama yang muktabar. Bagaimana nak faham bahagian akhir daripada hadis ni. Baik, kita baca dulu hadis ni, yang bahagian akhir ni tentang apa. Baik, saya baca terjemahan dia. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis sahih. Bahagian akhir hadis ini saya baca makna dia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya seorang dari kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jaraknya di antara syurga sekadar satu hasta, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, yakni dalam qadar Allah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Jadi yang baru kita baca tadi, Nabi SAW sebut ada satu keadaan yang mana satu orang tu beramal dengan amalan ahli syurga, maknanya amalan-amalan baik. Dia suka buat benda-benda kebajikan, sehinggalah jarak di antara dia dengan syurga tu sekadar satu hasta. Makna dia dekat-dekat nak mati. Ya, dia asal dia amal benda baik. Dia orang baik-baik. Dia orang soleh, suka buat kebajikan. Tapi bila antara dia dengan mati tu dekat-dekat, yang digambar dalam hadis ni sekadar satu hasta, maka Nabi SAW sebut, dia kata, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah. Maknanya Allah tulis dalam qadar dia. Kan kita mengaji qada dan qadar kan. Qadar ni ketentuan Allah. Qada ni pelaksanaan. Jadi hadis ni kata telah ditulis dalam kitab Allah. Di Lauh Mahfuz. Maknanya dalam qadar Allah dah tulis bahawa dia ni ahli neraka. Dekat-dekat nak mati, kata Rasulullah SAW, dia beramal dengan ahli neraka. Dengan sebab tertulis dalam Lauh Mahfuz, dalam qadar dia ahli neraka, maka Nabi kata dia masuk neraka. Ini kita tengok makna umum hadis dulu ni. Kemudian Nabi sambung lagi, dan sesungguhnya seorang dari kamu akan beramal dengan ahli neraka, sehingga menjadi jaraknya di antara neraka sekadar satu hasta. Dalam keadaan lain, hadis ni sebut pula, ada satu orang tu dia beramal dengan ahli neraka. Dia orang jahat. Ahli neraka ni orang jahat lah. Banyaklah benda jahatnya, kita pun maklum dah. Dan Nabi sebut, dia jadi jahat ni sampailah dia dekat-dekat nak mati. Yang mana hadis ni menggambarkan sehingga menjadi jaraknya di antara neraka, maknanya dekat dengan nak mati ni sekadar satu hasta. Digambarkan sekadar satu hasta, dekat-dekat nak mati. Dia ni orang jahat, dekat-dekat nak mati. Kemudian Nabi sebut, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, lalu dia beramal dengan ahli syurga. Maksudnya tuan-tuan, dalam qadar Allah, Allah tulis dah dia ni ahli syurga. Walaupun dia ni jahat macam mana sekalipun,
Dekat-dekat nak mati. Boleh jadilah maksud dekat nak mati ni lagi sehari 2 hari ke. Dia jahat, dekat-dekat nak mati. Oleh kerana ditulis dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala dia ni ahli syurga, tiba-tiba dalam sehari 2 tu dia pusing. Lalu dia jadi orang baik-baik. Dia jadi orang baik-baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beramal dengan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Baik. Perbahasan yang lain-lain tu kita dah bahas dah. Tinggal lagi yang kita nak bahas hari ni ialah kalau kita lihat, kita faham betul-betul hadis tadi, seolah-olah bila Allah kata di Lauh Mahfuz dalam qadar dia ni ahli neraka, macam-macam mana pun masuk neraka. Kalaulah Allah kata dalam qadar dia ni ahli syurga, macam-macam mana pun masuk syurga. Mungkin begitu kefahaman yang kita akan dapati daripada hadis berkenaan. Jadi yang ni kita nak bahasnya, ya. Jadi kalau begitu, setengah-setengah orang kata rezeki secupak tak akan jadi segantang. Boleh jadi dia baca hadis ni berkali. Boleh jadi. Baik. Tinggal lagi apa yang kita nak bawa pada pagi ni, beberapa hadis-hadis yang lain yang juga sahih, yang menyebut tentang perkara yang sama tapi dalam bentuk yang lain. Baik, kita baca dulu. Satu daripadanya hadis riwayat At-Tirmizi daripada Salman Al-Farisi, dan hadis ini sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yaruddul qada'a. Dia punya kalimah yang dalam hadis ni pun betul dengan benda yang kita nak bincang tak? La yaruddul qada'a, maksudnya tidak dapat mencegah takdir, tidak dapat mencegah qada, illa kecuali ad-du'a, kecuali doa. Nampak dah kan? Jadi Nabi kata la yaruddul qada'a, dan tidak dapat mencegah qada ataupun takdir illa kecuali ad-du'a. Nabi sambung lagi, wala yazidu fil umr, dan tidak boleh menambah umur. Kan cerita umur ni Allah tentu dekat Lauh Mahfuz kan. Allah tentu belaka dah kan. Bila umur kan dalam kita baca hadis ni peringkat awal, bila budak dalam perut ibu dia tu berumur 120 hari, iaitu 4 bulan, maka malaikat mari tulis 4 perkara kepada budak tadi. Satu daripadanya umur. Maknanya umur tu tulis awal-awal lagi. Jadi dalam hadis ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wala yazidu fil umr, dan tidak boleh menambah umur illal bir, kecuali amal kebajikan. Ada 2 benda sini. Satunya tak boleh mencegah takdir kecuali doa. Yang keduanya tidak boleh menambah umur kecuali kebajikan. Dan huraian kebajikan ni banyaklah. Kalau saya nak baca hadis-hadis tu banyak sangat. Saya sebut sikit-sikit saja. Sebab kita tak nak kita pergi kepada perbincangan lain sehingga objektif nak hurai hadis ni tak tercapai. Antara hadis-hadis saya baca terjemah saja, antaranya yang menceritakan tentang makna kebajikan tadi, yang mana kebajikan tak boleh menambah umur, antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Maksud dia, barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali kerabat. Jadi hadis yang saya baca kemudian ini nak menghuraikan bentuk kebajikan yang boleh menambah umur. Hadis ni sebut apa? Yang pertama, buat baik kepada mak bapak. Buat baik kepada mak bapak, kata hadis tadi, menambah umur. Yang keduanya, yang menyambung silaturrahim. Yang cari jalan untuk ikat silaturrahim banyak dah. Antaranya, jaga mulut jangan menyebabkan orang lain terasa hati. Sebab bila terasa hati, sambung ke putus silaturahim, dia menghala kepada putus silaturahim. Jadi banyaklah. Jadi penting di sini ialah nak ceritanya antara huraian bir atau kebajikan yang boleh menambah umur, antaranya buat baik kepada mak bapak, yang keduanya menyambung silaturahim. Cari jalan untuk ikat silaturahim, bukan memutuskan silaturahim, bukan menyebabkan orang lain terasa hati. Dan banyaklah lagi huraian-huraian dia. Baik. Poin dia ialah tiba-tiba hadis yang kita baca tadi, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umr illa al bir. Tidak ada yang mendapat mencegah takdir kecuali doa, dan tidak boleh menambah umur kecuali kebajikan. Seolah-olah hadis ni dah mula menghuraikan hadis yang pertama tadi. Satu orang buat jahat, tiba-tiba dekat-dekat nak mati, ditulis oleh Allah jadi orang baik, maka dia jadi baik. Satu orang buat baik, tiba-tiba dekat nak mati, oleh kerana qada Allah kata dia ni jadi orang jahat, dia jadi orang jahat. Jadi maksud je, qada Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berdasar pada hadis yang kemudian kita baca tadi, boleh berubah. Satu. Itu poin dia. Bila Nabi sebut macam tu, bila Nabi sebut apa ni tidak boleh menghalang qada kecuali doa, dan tidak boleh menambah umur kecuali kebajikan, bagaimana kedudukan hadis tadi berbanding dengan qada Allah? Maksudnya, kalau kita doa panjang umur, dalam bahasa mudahnya, Allah akan kabul ke? Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah kata apa? Fastajaba lahum rabbuhum, maka memperkenankan bagi mereka oleh Tuhan mereka. Maknanya Allah ni akan perkenan. Allah sambung lagi, anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amalan orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi maknanya bila kita doa minta sesuatu yang baik, walaupun di satu sudut telah ditentukan sekian-sekian di Lauh Mahfuz, yang mungkin kurang baik, oleh kerana kita buat dengan ikhlas, insya-Allah berdasar pada ayat ini, yang baik itu akan diperolehi, sebab Allah tidak mungkin janji. Jadi maksudnya, bila kita baca hadis yang mula-mula tadi, hadis yang berkenaan dengan dekat satu hasta jadi berubah oleh kerana qada begitu, tak boleh dibaca berasingan daripada nas-nas yang lain. Nampak? Itu poin dia. Maknanya pengajaran di sini tuan-tuan, dalam masalah ilmu agama ni, sumber dia banyak. Al-Quran dan hadis-hadis yang begitu banyak. Cumanya kadang-kadang budak-budak ataupun orang yang baru belajar ni, bila dia boleh satu hadis, cepat sangat buat kesimpulan. Tak boleh.
Sebab dalam hukum ni dia kena ada orang yang berkemahiran, orang yang ada authority boleh keluar hukum. Satu daripada kaedah dia akan kumpul semua hadis-hadis, semua nas, barulah boleh keluar satu kesimpulan. Baik. Cuba kita lihat huraian ulama pula tentang apa yang kita baca tadi. Yang pertama kita lihat huraian Dr. Mustafa Al-Bugha. Dia sebut dalam kitab dia Al-Wafi Syarah Hadis 40, dia kata apa? Yang pertama dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan hal ehwal makhluknya sebelum menciptakan mereka. Barang apa yang terjadi dan terhasil dari mereka dari keimanan. Kata Dr. Mustafa Al-Bugha, Allah tahu. Allah tahu semua perkara tentang makhluk dia. Itu poin dia. Dan apa sahaja yang akan terjadi pada mereka, sama ada perbuatan yang baik ataupun tak baik. Kata Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, sesungguhnya yang demikian itu terjadi dengan ilmu Allah. Ini disebut dalam banyak nas, antaranya hadis yang kita baca. Kata Dr. Mustafa Al-Bugha, apa yang berlaku itu memang dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia lagi, namun Allah tidak mengangkat ikhtiar. Nampak? Allah tidak angkat ikhtiar. Saya ulang balik, namun Allah tidak mengangkat ikhtiar dan niat seorang hamba. Walaupun satu benda tu, kata Dr. Mustafa Al-Bugha, Allah tentu dah daripada awal. Sejak dalam perut ibu lagi 4 bulan, malaikat turun tulis dah sekian-sekian tentang bayi berkenaan. Namun kata Dr. Mustafa Al-Bugha, berdasar kepada nas-nas yang kemudian kita baca tadi, dia kata Allah tidak mengangkat ikhtiar dan niat dari seorang hamba. Maknanya katalah satu orang tu nasib dia tidak berapa baik, tiba-tiba dalam niat dia ni, aku nak ubah niat, nak ubah nasib, nak ubah keadaan keluarga aku supaya aku lebih rapat dengan Tuhan. Jadi oleh kerana dia ada niat yang baik, Allah kata di masa yang sama Allah tidak mengangkat ikhtiar, maka boleh jadi qadar dia tu, ketentuan dia takkan berubah. Kata Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, Allah memerintahkan hamba-hambanya supaya beriman, melakukan ketaatan dan mencegah mereka dari kekufuran. Kata Dr. Mustafa Al-Bugha, lihat di sudut ketentuan Allah. Katakan Allah tentu satu perkara terhadap satu orang tu, iaitu keburukan, dia ni jadi jahat. Tapi di masa yang sama, kata Dr. Mustafa Al-Bugha, Allah perintahkan hamba-hambanya supaya beriman, melakukan ketaatan dan mencegah mereka dari kekufuran. Nampak? Kalaulah benda apa yang Allah tentukan daripada awal, satu orang tu nak jadi jahat, tak boleh diubah. Perlu apa Allah buat lagi satu ayat yang menyebut tentang perintah beriman, melakukan ketaatan, mencegah mereka daripada kekufuran. Contoh ayat yang biasa kita baca, surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik, ayat ni Tuhan kata apa? Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebajikan. Seru kepada kebajikan. Kalaulah yang Allah tetap satu orang tu jahat sampai bila-bila, tak boleh berubah, perlu apa ada ayat ni? Nampak? Allah sebut lagi, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ayat ni ayat perintah. Jadi berdasar pada ayat ini, kata Dr. Mustafa Al-Bugha, Allah tidak angkat ikhtiar. Boleh ikhtiar. Nak pula hadis kita baca tadi begitu jelas. Begitu jelas. Iaitulah saya baca sekali lagi. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada'a, tidak dapat mencegah takdir illa doa, kecuali dengan doa. Jadi mak
Kalau misal kata ada anak dia ni tak berapa orang panggil baik, jangan putus asa doa. Sebab doa mak ni mustajab. Doa lah. Bangun pagi-pagi tu sebelum subuh tu biar keluar air mata tak apa. Jangan putus asa. Jadi ayat ni kata la yarudul qada'a illa doa. Jangan ada dalam hati kita ni Allah tentu dah anak aku penaga dadah. Contoh, jangan putus asa. Doa. Memang kita tahu orang yang kena penyakit dadah, nak kena ketagih berat-berat sungguh, nak keluar susah. Jadi mak bapak jangan putus asa doa. Boleh jadi ujung-ujung hayat dia tu dia berubah 100%. Siapa tahu? Adik-beradik pula. Bila ada salah seorang daripada adik-beradik nampak kurang nasib baik, jangan sisih dia. Jangan sisih. Memanglah kadang-kadang kita ni rasa bengang, tak ke? Adik buat perangai, kadang-kadang curi duit mak bapak. Tak. Tapi kena beringat, hadis Nabi ni ajar. Hadis ni Nabi ni ajar, boleh jadi satu hari yang jahat tu ahli syurga, yang baik tu jadi ahli neraka. Satu. Itu satu huraian. Huraian yang kedua. Huraian yang kedua. Huraian ini adalah huraian daripada Imam An-Nawawi. Saya petik daripada kitab Al-Minhaj, syarah kepada hadis Muslim. Saya baca teks dia. Imam An-Nawawi menghuraikan tentang hadis kita baca tadi. Dia kata ini berkenaan dengan satu orang yang ahli yang jadi orang baik, ujung-ujung tu dia jadi jahat, ataupun satu orang yang jahat tiba-tiba jadi baik. Tapi yang dia nak tumpu ni satu orang yang baik, ujung-ujung oleh kerana qada dia tu jahat, dia jadi jahat. Yang tu Imam An-Nawawi nak ulas ni. Dia kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Minhaj, kejadian di atas sangat sedikit sekali kewujudannya. Dia kata kes yang macam ni sikit sangat, kata Imam An-Nawawi. Jadi boleh jadi Nabi sebut tu sebagai peringatan. Jangan sedap hati sangat. Tak. Kata Imam An-Nawawi, kejadian di atas sangat sedikit sekali kewujudannya. Bukan suatu kejadian yang umum dialami oleh setiap orang. Kerana, kata An-Nawawi, kemurahan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya secara umumnya yang banyak terjadi ialah banyak yang dapat bertukar menjadi baik. Cerita ni, hadis tadi kata An-Nawawi, sikit sangat yang nak cerita orang baik dah lah tiba jadi jahat. Jadi boleh jadi sudut pandang hadis ni nak bagi peringatan. Jangan sedap hati sangat. Jangan pandang rendah pada orang susah. Jangan pandang rendah kepada orang jahat. Contohnya. Lepas tu kata An-Nawawi, sebabnya kemurahan Allah dan kasih sayang dia secara umumnya, sifat Allah ni kasih sayang, sifat Allah ni murah. Jadi kata An-Nawawi, umumnya banyak terjadi orang jahat tukar jadi baik. Itu yang banyak terjadi, kata An-Nawawi. Sebaliknya orang yang asalnya baik menjadi jahat amat sedikit, kata Imam An-Nawawi. Inilah wujud dari firman Allah dalam hadis Qudsi dari Abu Hurairah. Jadi Imam An-Nawawi dia bawa nas. Dia bawa nas, bawa dalil. Kenapa dia kata macam tu? Jadi dalil ini ialah hadis Qudsi daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Jadi hadis kursi ni kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalq." Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk. Jadi hadis kursi ni cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika Allah menciptakan makhluk. Kataba fi kitabihi. Dia tulis dalam kitab dia. Maknanya bila Allah buat makhluk, dia tulis qada dia tu dalam kitab dia. Dia tulis kata hadis kursi ni. Kemudian hadis ni sambung,
fahuwa indahu fawqal arsh, yang berada di sisinya di atas aras. Maknanya dia tulis qadar seseorang dalam kitab dia ni semasa dia berada di arasy. Dia kata apa? Inna, sesungguhnya, rahmati, rahmat aku, ghalabat ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Dia cerita ni masa Allah tentukan qadar seseorang tu, Allah kata sesungguhnya rahmat aku mengalahkan kemurkaanku. Nampak? Jadi maksudnya tuan-tuan, maksud di sini kita dapat faham bahawa hadis yang kita baca tadi tu sebenarnya satu lebih kepada suatu peringatan. Boleh jadi dia berlaku. Dan kita pun pernah baca kisah Barsisa kan. Satu orang yang hebat amalan dia, tiba-tiba hujung-hujung habis, rosak. Kerana perempuan cantik. Berlaku benda tu. Tinggal lagi, kata Imam Nawawi, kes ni jarang. Kebanyakannya orang jahat tukar jadi baik. Kerana apa kata Imam Nawawi? Rahmat Allah melebihi daripada kemurkaan dia. Berdasarkan kepada hadis tadi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kursi. Inna rahmati, sesungguhnya rahmat aku, ghalabat ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Allahu Rabbi. Memang kalau kita perhati tuan-tuan, dalam banyak hal Allah Subhanahu Wa Taala ni cari jalan dalam kitab dia ke apa ke nak bagi kita ni selamat. Cuba perhati betul-betul. Dia cari jalan juga. Tapi Allah ni satu orang yang, Allah ini Tuhan yang ada prinsip. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada prinsip. Dia tak buat satu benda tu begitu. Dia mesti ada prinsip. Contoh, nak bagi pahala kena buat baik. Mana boleh buat jahat bagi pahala. Itu prinsip. Nak masuk syurga kena dengarlah yang aku cakap. Nampak? Itu prinsip. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala cari jalan juga. Contoh, bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan digandakan pahala. Tu Allah cari jalan tu nak bagi masuk syurga tu. Cuma kita tak reti bahasa. Bunyi sebut gitu kasar bunyi tak ke? Tapi hakikatnya begitu. Tu sebab kita kena guna akal kita, tengok dalam-dalam. Bila kita baca Quran, tengok dalam-dalam. Bila baca hadis, tengok dalam-dalam. Baru kita boleh faham. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak cari jalan juga supaya kita ni masuk syurga. Allahu Rabbi. Saya rasa memadailah perbincangan tentang perkara ni. Maknanya kita faham ya, qada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh berubah dengan doa. Tinggal lagi saya nak tekan satu benda sebelum kita berhenti. Daripada hadis yang kita baca tadi, mula-mula kita baca satu hadis yang kuat. Ya. Hadis yang kuat yang menyebutkan bahawa satu orang tu boleh jadi ahli neraka walaupun sepanjang hidup dia ni dia buat benda baik. Ya. Begitu juga satu orang tu boleh masuk syurga walaupun sepanjang hidup dia ni dia buat benda jahat. Jadi daripada hadis itu menceritakan kepada kita bahawa qadar Allah ini wujud. Bahkan hadis ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia Syarah Muslim Al-Minhaj, menguatkan huraian tentang qada dan qadar Allah dalam rukun iman yang kita belajar tu. Qadar Allah ni memang kena beriman, tak beriman jadi kufur sebab dia dalam rukun iman. Jadi kata An-Nawawi, hadis ni memang nak cerita tentang qada dan qadar ini benar. Dia menguatkan hadis tadi. Namun begitu, tak boleh pegang hadis ni saja. Kena lihat kepada hadis-hadis yang lain. Jadi benda ini saya nak sebut
Kadang-kadang kita nampak perkembangan baik di kalangan masyarakat kita, suka mengaji. Alhamdulillah, suka mengaji. Budak-budak suka mengaji, orang tua suka mengaji. Tapi kadang-kadang bila kita suka mengaji tu, kadang-kadang kita tak tahu adab-adab mengaji, adab-adab belajar. Kena tahu adab belajar. Antara adab belajar dia, kena belajar ikut disiplin. Dia kena ada step by step dia tu. Kenapa belajar ikut disiplin step by step ni penting? Sebab ada setengah-setengah orang dia panggil apa, orang putih panggil apa? Dia excited, dia teruja. Baru belajar, tiba-tiba dapat satu hadis nak keluar hukum sendiri. Ni bahaya. Dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan perhati betul-betul. Dia ni menyerang budak-budak yang baru belajar, orang tua yang baru belajar, kadang-kadang ustaz yang baru jadi ustaz, dan bahkan ustaz tua pun kena juga. Dia tak boleh, tuan-tuan. Dalam bab hukum ni, kita tak ada autoriti nak keluar hukum. Saya nak pesan, nak keluar hukum ni, tuan-tuan, kena ada autoriti, kena ahli dalam bidang agama, dalam bidang fiqh, kena mengaji betul-betul. Istilah dia panggil, hanya orang yang mujtahid boleh keluar hukum. Orang yang ada doktor dalam pengajian Islam belum tentu dia mujtahid. Tuan-tuan nampak? Walaupun dia ni pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, contoh, belum tentu dia boleh keluar hukum. Yang dia keluar hukum tu hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid yang terdahulu. Imam Syafi'i buat keluar, Imam Malik buat keluar, dia ambil, dia buat keluar. Dia sendiri belum tentu. Sebab syarat untuk jadi mujtahid ni ketat. Ketat sangat. Lalu jumpa satu hadis terus buat keluar hukum, tak boleh. Nak pula kita kededah benda ni di kalangan masyarakat awam. Pening orang kampung nanti. Satu hadis Nabi SAW saya nak bagi sebelum kita tutup majlis. Nak cerita tentang satu orang yang suka tafsir Quran, buat keluar hukum ikut akal dia sendiri. Nabi ada bagi amaran. Nabi bagi amaran. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan boleh jumpa hadis ni, siapa-siapa ada kitab hadis Sunan Tirmizi, dalam bab tafsir. Bahagian yang ujung-ujung dalam Sunan At-Tirmizi ada satu nama bab tu bab tafsir. Awal-awal bab ada 2, 3, 4, 5 hadis. Saya sebut satu saja. Hadis ni sahih. Hadis ni Nabi kata apa? Man fasara al-Quran bir-ra'yi fahuwa maq'aduhu minan nar. Man, barang siapa, fasara al-Quran bir-ra'yi, tafsir Quran, hurai Quran bir-ra'yi, dengan akal dia semata-mata, fahuwa maq'aduhu minan nar, maka disiapkan tempat duduk dalam neraka. Tuan-tuan nampak? Di satu sudut kita nampak orang ni, ustaz ni cakap pasal agama. Ingat dia tak boleh masuk neraka ke? Hadis ni bagi tahu, man fasaral Quran bir-ra'yi, siapa-siapa dia tafsir Quran ikut akal dia semata-mata, tolak tepi ulama-ulama tafsir yang muktabar. Konon-konon dia ada doktor, ada profesor, mari surau orang tafsir ikut dan. Dia kritik pula ulama-ulama muktabar seperti Ibnu Katsir dan lain-lain. Nabi kata apa? Man fasaral Quran bir-ra'yi, siapa dia tafsir Quran ikut otak dia semata-mata, fahuwa maq'adu minan nar, maka akan disiap tempat duduk dalam neraka. Satu segi, takkan dah orang tafsir Quran masuk neraka. Nabi pesan, tafsir Quran ikut otak dia, macam tadi lah, boleh satu hadis tolong buat kesimpulan, tolak tepi hadis-hadis lain. Kononnya ahli hadis lah contohnya, maka orang macam ni tempat duduk dalam neraka. Ini satu amaran. Satu amaran terutama kepada ustaz-ustaz di luar sana. Siapa dengar kuliah saya ni, perhati ayat ni, perhati hadis ni. Jangan mudah sangat. Konon kita ni doktor, cakap ikut dan. Pening habis orang kampung. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.